A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ajma'in. Alhamdulillah, selamat pagi diucapkan kepada tuan-tuan puan, sahabat-sahabat, followers Hartanah dan anda. Pada pagi ini seperti biasa, kita buat sharing sikit lah, buat sharing sikit dalam segmen Cubitan Pagi bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hartanah dan anda. Saya percaya ramai di kalangan sahabat-sahabat, rakan-rakan semua yang telah memulakan aktiviti harian masing-masing. Ada yang dah mula bekerja, ada yang dah mula keluar untuk menuju ke pejabat, ada yang mungkin sedang bersarapan, bersarapan seorang-seorang ke, bersarapan bersama keluarga tercinta ke, ataupun bersarapan bersama sahabat-sahabat di rumah masing-masing. Yang terpulang pada anda. Dan macam saya awal-awal pagi ni, alhamdulillah, dah pun minum pagi dan dah pun orang kata apa, memulakan aktiviti harian saya. Dan tak ada apa sebenarnya yang kita perlu risaukan. Keadaan negara kita ni, kalau kita risau macam mana pun sama je, macam tu saja. Dan kita seharusnya melakukan perkara-perkara yang boleh menjemput rezeki, teruskan amalan-amalan untuk kita istiqamah dalam perjuangan yang kita lakukan. Dan sedikit sebanyak apa yang ingin saya sampaikan pada pagi ini, lebih kepada untuk membuka minda, lebih kepada untuk mencubit minda tuan-tuan puan semua. Mungkin ada yang terlena, ada yang mungkin terleka, ada yang mungkin dah lama tertidur, yang perlu dimotivasikan, yang perlu diberi peringatan dan sebagainya. Jadi inilah yang kita namakan segmen kita awal-awal pagi macam ni sebagai segmen Cubitan Pagi. Okay, saya nampak Tuan Lokman Aziz. Waalaikumsalam Tuan Lokman, terima kasih banyak-banyak. Puan Dila Fadila pun ada. Waalaikumsalam Puan Dila. Hadi Syam, okay, terima kasih banyak-banyak kepada anda, kepada tuan-tuan puan yang telah pun bersama-sama dengan saya seawal jam 8 pagi ini dalam segmen Cubitan Pagi. So jangan betulkan handphone anda, memang saya ke udara secara live pada pagi ini, awal sikit, tidak seperti mana kebiasaannya. Saya dah postkan pada awal pagi tadi berkenaan dengan isu perfection of transfer. Saya nak kupas sikit lah tentang perfection of transfer tu, seperti mana yang saya dah tulis panjang lebar dalam posting saya awal pagi tadi. Perfection of transfer ni adalah satu proses, satu proses di mana jika tuan-tuan puan-puan membeli hartanah daripada pemaju hartanah di pasaran primary market, mungkin beberapa tahun yang lepas, okey. Jadi tuan-tuan puan akan menandatangani perjanjian jual beli ataupun SPA. Dan kalau tuan-tuan puan ada membuat pinjaman dengan pihak bank, tuan-tuan puan juga akan menandatangani dokumen perjanjian pinjaman lah dengan pihak bank. Jadi dua dokumen yang biasanya akan dimasuki oleh pembeli-pembeli sekiranya tuan-tuan puan membeli hartanah di pasaran primer daripada pemaju hartanah. Okay, dan ketika itu sebenarnya tuan-tuan puan, geran strata ataupun geran individu untuk rumah yang tuan-tuan puan beli masih lagi belum dikeluarkan, masih lagi belum diisu oleh pejabat tanah. Okey, jadi setelah beberapa tahun proses untuk mengeluarkan geran itu telah pun selesai, maka pejabat tanah akan keluarkan geran untuk unit yang tuan-tuan puan beli atas nama pemaju. Dia bukan keluar terus atas nama tuan-tuan puan sebagai pembeli. Dia akan keluar atas nama pemaju hartanah. Katalah pemaju hartanah tu Setia Haruman sebagai contoh, ataupun pemaju hartanah tu MK Land Sdn Bhd sebagai contoh. Itu sebagai contoh lah. So nama dalam geran tu akan ditulis sebagai nama pemaju hartanah terlebih dahulu ketika geran tu dikeluarkan. Okey. So setelah geran tu dah dikeluarkan oleh pejabat tanah, berapa lama proses untuk pejabat tanah keluarkan geran itu? Macam yang saya dah tulis pada awal pagi tadi, benda tu kita tak boleh nak jangkakan. Ada sesetengah urusan untuk mendapatkan geran individu ataupun geran strata tu memakan masa bertahun-tahun. Ada yang sampai 10 tahun, yang lebih 10 tahun, yang lebih 15 tahun, yang lebih 20 tahun pun ada. Jadi untuk menjawab
persoalan berapa lama tempoh pejabat tanah akan ambil untuk mengeluarkan geran strata, memang yang tu saya tak boleh nak jawab lah. Bergantung kepada proses yang dilakukan di pejabat tanah antara pemaju dan juga dengan pejabat tanah tu sendiri. Okey. So bila awal-awal tuan-tuan puan beli, macam saya dah sebutkan tadi, tanda tangan perjanjian jual beli, tanda tangan loan agreement dengan pihak bank. Okay, dalam perjanjian jual beli yang tuan-tuan puan tanda tangan ini, ada dinyatakan nombor geran master ataupun master title ataupun geran induk. Geran induk yang mana kita bayangkan begini tuan-tuan puan. Pemaju dia majukan suatu projek perumahan, daripada awal-awalnya tu projek perumahan tersebut dimajukan di atas sebidang tanah, sebidang tanah yang besar. Okey, contoh katalah kondominium ataupun apartmen yang tuan-tuan puan beli, kondominium ataupun apartmen tersebut dinaikkan ataupun dibangunkan di atas sebidang tanah yang mana tanah tersebut adalah kita panggil sebagai master title ataupun geran induk. Jadi daripada geran induk tersebut, pemaju perlu memohon kepada pejabat tanah untuk pecahkan dia punya geran tu daripada geran induk menjadi geran strata untuk rumah apartmen ataupun rumah kondominium tadi. Okey, jadi proses untuk pecahkan geran, untuk kata apa, asingkan setiap unit, setiap lot yang ada tu kepada unit-unit yang tuan-tuan puan beli, itulah yang dipanggil sebagai proses untuk pecah geran ataupun pecah lot. Okey, setelah proses pecah geran ataupun pecah lot tu dimuktamadkan, barulah pejabat tanah akan keluarkan geran strata ataupun geran individu untuk setiap unit yang dibeli oleh pembeli-pembeli tadi. Okey, jadi bila keluar je geran tu masih lagi ditulis atas nama pemaju, bukan atas nama tuan-tuan puan sebagai pembeli. Okey, so bila dah keluar atas nama pemaju, kita sebagai pembeli ataupun unit owner yang sedia ada, yang dah beli hartanah tersebut daripada pemaju, kita perlu melakukan satu proses yang dipanggil sebagai perfection of transfer ataupun menyempurnakan pindah milik untuk menukar nama daripada nama pemaju kepada nama kita sebagai pembelilah. Okey, jadi proses tu perlu melalui satu kata apa, urusan yang kita perlu tanda tangani, borang ataupun dokumen yang kita panggil sebagai MOT, Memorandum of Transfer, ataupun dalam bahasa mudahnya kita panggil borang tu sebagai borang pindah milik. Borang pindah milik ni atau sinonim juga dipanggil sebagai borang 14A. Okey, jadi perfection of transfer, pindah milik daripada nama pemaju kepada nama kita sebagai pembeli ni wajib dibuat, perlu dibuat. Tak kira lah kita mungkin berniat untuk menjual rumah tersebut ataupun kita berniat untuk tidak tinggal rumah tersebut, kita nak sewakan saja rumah tersebut. Jawapan kepada persoalan tu saya tegaskan di sini, tuan-tuan puan sebagai pemilik, tuan-tuan puan sebagai unit owner wajib melakukan proses perfection of transfer tersebut. Kenapa? Okey, kerana bila tuan-tuan puan tidak menukar nama daripada nama pemaju kepada nama tuan-tuan puan sebagai pemilik unit tersebut, barang diingat unit tersebut masih lagi vested ataupun didaftarkan atas nama pemaju. Okey, just imagine cuba bayangkan tuan-tuan puan, kalau sekiranya unit tersebut belum berpindah milik daripada nama pemaju kepada nama tuan-tuan puan sebagai unit owner, nauzubillah ni tak jauh, sekiranya tuan-tuan puan ditakdirkan meninggal dunia, lagi-lagi pula sekarang zaman pandemik COVID-19 ni, kita tengok sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang baru sihat segar bugar, beberapa hari yang lepas kita baru berWhatsApp dengan dia, baru kita tengok status dia di Facebook, tiba-tiba ditakdirkan dia meninggal, tiba-tiba ditakdirkan dia dah tak ada lagi dah. Jadi urusan untuk tukar nama daripada pemaju kepada nama pemilik tu masih lagi belum dibuat. Cuba bayangkan jika situasi tersebut berlaku, bagaimana keadaannya, waris-waris yang kita tinggalkan terpaksa bertungkus lumus buat proses untuk mentadbir pusaka, buat proses untuk menyelesaikan baki hutang kita dengan bank dan sebagainya. Jadi di situ kita tak nak membebankan waris-waris yang kita tinggalkan dengan perkara-perkara yang sepatutnya kita dah selesaikan ketika hayat kita. Jadi itulah yang saya syorkan tuan-tuan puan, buatlah proses perfection of transfer, sebab kita nak pastikan hak kita tu terbela
hak kita tu terjaga. Okey, itu yang pertama. Dan dalam masa yang sama, yang kedua yang saya nak tekankan di sini juga, pihak bank, bila kita buat pinjaman dengan pihak bank, kita dah tanda tangan ni dokumen pinjaman dengan pihak bank, loan agreement yang kita tanda tangan dengan pihak bank, ada menyatakan bahawa setelah geran individu ataupun geran strata telah dikeluarkan oleh pejabat tanah, maka adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai peminjam, sebagai borrower yang kita buat pinjaman dengan bank tadi tu, untuk melakukan proses perfection of transfer, dan juga satu lagi proses yang dinamakan perfection of charge. Perfection of charge ni maksud dia untuk mendaftarkan nama bank yang kita buat pinjaman tadi tu di dalam geran sebagai pemegang gadaian unit yang kita beli tadi. Okey, ada dinyatakan dalam perjanjian pinjaman yang tuan-tuan puan tanda tangani dengan pihak bank ketika awal-awal tuan-tuan puan membeli rumah tersebut dengan pihak bank terlebih dahulu. Okey, jadi itulah yang dua perkara asas, dua perkara pokok, dua perkara utama kenapa tuan-tuan puan perlu melakukan perfection of transfer. Satu, untuk menjaga hak dan kepentingan tuan-tuan puan sebagai pemilik berdaftar. Okey, tuan-tuan puan beli rumah tu awalnya dengan pemaju, belum ada geran individu lagi, masih dipegang di bawah geran master. Tuan-tuan puan tidak dikategorikan sebagai pemilik berdaftar, tetapi hanya sebagai pemilik beneficial owner. Okey, jadi bila dah keluar geran strata, dah keluar geran individu, kita perlu daftarkan nama kita di dalam dokumen geran tersebut, dan ketika dah didaftarkan di dalam dokumen geran tersebut, barulah kita ni dikenali sebagai pemilik berdaftar. Barulah kita ni dikategorikan sebagai registered owner. Selagi belum daftar nama kita dalam geran, selagi itulah masih lagi kita ni dikategorikan sebagai beneficial owner. Jadi bila beneficial owner ni sebenarnya banyak perkara-perkara yang memungkinkan berlakunya masalah, terutamanya ketika macam saya sebutkan tadi, kalau katalah ditakdirkan kita meninggal dunia, tak sempat lagi nak buat pindah milik daripada nama pemaju pada nama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya berlaku, nauzubillah tak jauh juga, tiba-tiba pemaju hartanah yang memajukan projek perumahan tersebut digulung ataupun bankrupt. Itu yang jadi satu isu yang menjadi orang kata kerisauan kita lah. Selagi mana nama kita tak didaftarkan dalam geran, selagi itulah kita ni belum dikategorikan sebagai registered owner di atas geran tersebut. Dan jika ditakdirkan pemaju tu bankrupt ataupun wind up, istilah dalam undang-undang kita panggil syarikat tu sebagai digulung. Kalau tiba-tiba pemaju tu digulung, nama kita belum sempat didaftarkan lagi di dalam dokumen geran tersebut, maka prosesnya akan jadi lebih panjang dan lebih susah untuk dimuktamadkan. Kerana dia terpaksa melalui proses dengan liquidator ataupun pelikuidasi pula. Jadi itu yang kita cuba nak elakkan lah tuan-tuan puan. Kalau ditakdirkan pemaju tu dah kena gulung, dah pun dibankruptkan oleh mahkamah, jadi kita terpaksa melalui proses untuk orang kata memuktamadkan pendaftaran pindah milik daripada liquidator, daripada pelikuidasi yang dah dilantik tadi tu kepada nama kita, dan itu akan menambahkan lagi kos yang terlibat. Satu kos dia memang lebih mahal berbanding dengan kita buat urusan dengan pemaju tadi, dan juga masanya akan lebih panjang tuan-tuan puan semua. Okey, so itu perkara kerisauan yang pertama yang saya nak ceritakan tu tentang registered ownership, yang nak daftarkan nama tuan-tuan puan di dalam geran sebagai pemilik berdaftar hartanah ataupun unit tersebut. Okey, yang kedua yang saya sebutkan juga tadi tentang perfection of charge, yang kita perlu buat dengan pihak bank sebagai kata pemberi pinjaman. Kita buat pinjaman dengan pihak bank, kita perlu daftarkan pula nama bank yang kita buat pinjaman tu di dalam dokumen geran sebagai pemegang gadaian. Okey, istilah yang saya sebutkan tadi, perfection of charge. So maknanya kita nak daftarkan bank menjadi pemegang gadaian di dalam dokumen geran, maka benda tu dah termaktub di dalam perjanjian pinjaman yang kita buat dengan pihak bank tadi, dan itu diwajibkan untuk kita selesaikan segala kos yang berkenaan dengan perfection of charge tadi pun perlu ditanggung oleh kita sebagai peminjam. Kalau katalah ditakdirkan kita tak daftarkan perfection of charge tadi, kita tak daftarkan nama bank sebagai pemegang gadaian di dalam dokumen geran tadi, maka
nama bank tu tak dinyatakan di dalam grant, dan kalau berlaku apa-apa masalah, kalau berlaku apa-apa pelanggaran kontrak oleh kita sebagai peminjam dengan bank sebagai pemberi pinjaman, maka proses untuk melelong rumah yang kita beli tadi tu akan melalui satu proses lelongan yang dipanggil sebagai private auction. Private auction ni bezanya dengan public auction. Public auction, kalau sekiranya kita dah daftarkan nama bank sebagai pemegang gadaian setelah dokumen grant individu tu dah dikeluarkan oleh pejabat tanah, proses private auction dengan public auction ni jauh bezanya tuan-tuan dan puan. Kita boleh bayangkan begini, saya nak merumuskan, nak bagi kesimpulan, nak mudahkan tuan-tuan dan puan faham. Kalau kita tak daftarkan lagi bank sebagai pemegang gadaian di dalam dokumen grant, proses private auction tu akan mengambil masa yang lebih singkat, lebih mudah untuk bank auction off ataupun melelong properti tersebut, hartanah tersebut, kerana dia berpegang kepada dokumen yang dipanggil sebagai Loan Agreement Cum Assignment ataupun LACA, LACA. Dalam LACA ni sebenarnya lagi mudah untuk bank menjalankan ataupun melelong hartanah tersebut, kerana bank telah pun didaftarkan sebagai seorang ataupun sebagai entiti yang dipanggil sebagai power of attorney. Sudah mula berbelit-belit dah yang saya ceritakan pagi ni. Saya tak nak pening-pening kepala tuan-tuan puan semua, cuma saya nak beritahu ginilah. Kalau masih lagi dipegang di bawah master title, pinjaman yang kita buat dengan pihak bank tadi tu dipegang di bawah Loan Agreement Cum Assignment ataupun LACA tadi, proses lelongan yang bank akan buat tanpa perlu melalui proses permohonan di mahkamah tinggi mahupun proses permohonan di pejabat tanah, dan itu mengakibatkan proses lelongan tu menjadi lebih singkat dan lebih mudah untuk bank melelong hartanah yang kita dah pinjam duit bank tadi tu untuk kita beli. Berbanding berbeza sekiranya kalau katalah bank dah daftarkan nama dia sebagai pemegang gadaian di dalam dokumen strata ataupun dalam dokumen hak milik individu tadi, maka proses lelongan tu mengambil masa yang lebih panjang. Kerana apa lebih panjang? Kerana bank terpaksa memohon untuk mendapatkan kebenaran, mendapatkan perintah daripada pihak mahkamah tinggi ataupun daripada pihak pejabat tanah, bergantung kepada tanah tu didaftarkan di pejabat tanah manalah. Kerana proses melepaskan proses melelong hartanah tersebut memang digariskan di bawah National Land Code, di bawah kanun tanah negara, perlu mendapat perintah untuk lelongan daripada mahkamah terlebih dahulu baru bank boleh melelong hartanah tersebut. Jadi itu sebenarnya sedikit sebanyak advantage kepada kita sebagai peminjam lah. Kalau katalah tak daftarkan nama bank sebagai pemegang gadaian, bank menggunakan LACA dan power attorney tadi, bank boleh lelong hartanah tersebut dengan kadar yang lebih cepat. Lebih cepat kalau kita nak bandingkan di sini, kalau katalah lelongan melalui private auction, melalui LACA yang saya sebutkan tadi tu, mungkin bank akan ambil masa lebih kurang dalam maksimum 3 bulan aja. 3 bulan dah boleh lelong, dah boleh auction off the property dengan menggunakan cara private auction tadi. Tapi kalau misal kata nama bank dah didaftarkan sebagai pemegang gadaian, proses perlu dilakukan dengan memohon untuk mendapatkan perintah lelongan daripada mahkamah ataupun di pejabat tanah. Proses lelongan tu akan mengambil masa paling cepat pun dalam 4 ke 5 bulan, dia lebih panjang. Sebab proses untuk dapatkan what we call perintah di mahkamah tu memang mengambil masa yang lebih lama lah. Itulah antara advantage ataupun kelebihan kalau sekiranya tuan-tuan puan dah daftarkan nama bank sebagai pemegang gadaian di dalam dokumen hak milik ataupun strata yang dah dikeluarkan oleh pejabat tanah, yang mana yang saya dah ceritakan tadi tentang perfection of transfer tersebut. Jadi itulah yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan puan untuk memberi pencerahan tentang apa yang saya dah tulis awal-awal pagi tadi berkaitan dengan perfection of transfer tu. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan puan yang sama-sama mendengar apa yang saya kongsikan pada pagi ni. Saya nampak nama saya sebutkan kat sini lah. Shan MMK, selamat pagi.
Muhammad Naim, hai Muhammad Naim, selamat pagi. Mr. Kunandren pun ada, selamat pagi. Muhammad Azlan, Tuan Muhammad Azlan, pagi. Okey, isteri saya pun ada, terima kasih banyak-banyak. Okey, Shan ada tanya dekat sini, kalau masih under master title, boleh ke masukkan third party caveat? Kalau masih atas master title, sebenarnya tidak dibolehkan masuk third party caveat ke atas Grand Master tersebut. Okay, bukan sewenang-wenangnya kita boleh memasukkan caveat ke atas master title, sebab kita just bayangkan begini, master title ni adalah sekeping grant yang merangkumi keseluruhan projek, yang merangkumi keseluruhan projek. Jadi bila kita nak masukkan caveat, kita perlu memohon untuk masukkan caveat tersebut di pejabat tanah. So bila nak masukkan caveat dekat pejabat tanah akan tengok apa caveatable interest kita, apa hak mengcaveat kita ke atas master title tersebut. Kalau pejabat tanah mendapati bahawa kita tidak ada caveatable interest ataupun tidak ada hak untuk mengcaveat di atas master title tersebut, lagi-lagi sebagai third party yang tidak ada kaitan, tidak ada kaitan antara pemaju dengan pemilik-pemilik tanah yang lain, maka biasanya permohonan untuk memasukkan caveat tersebut boleh ditolak oleh pejabat tanah. Itu untuk menjawab Tuan Shan punya soalan tadi. Okay. Tuan Zulkifli, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Tuan Kornain pun ada. Waalaikumsalam. Okay. Selamat pagi Tuan Kornain daripada Johor. Puan Nur Fazila ada tanya soalan kat sini. Kalau masih lagi status master title walaupun rumah diduduki 13 tahun lepas, pada siapa nak rujuk? Okey, Puan Nur Fazila, pertama sekali tuan saya boleh syorkan puan cek dengan pemaju hartanah yang menjual projek perumahan tersebut dengan puan lah. Okey, kalau katalah dulu 15 tahun yang lepas puan dah tanda tangani perjanjian jual beli dengan pemaju. Katalah nama pemajunya LBS Bina sebagai contoh lah, sebagai contoh. LBS Bina ataupun PKNS lah, senang cerita PKNS. Okey, kita sign perjanjian jual beli itu dengan PKNS. Jadi Puan Nur Fazila boleh berhubung terus dengan PKNS. Nak berhubung secara telefon pun boleh, nak buat surat, nak hantar surat kepada PKNS pun boleh. Ataupun kalau Puan Nur Fazila tak pasti nak buat surat macam mana, apa ayat yang nak tulis dalam surat ke, macam mana cara kita nak bertanyakan soalan kepada PKNS dan sebagainya, Puan Nur Fazila boleh melantik mana-mana peguam untuk menguruskan orang kata apa, proses untuk mendapatkan confirmation ataupun kepastian daripada pemaju itulah. So bila kita sebagai peguam, contohlah macam katalah Puan Nur Fazila nak minta saya tolong buatkan surat, saya boleh bantu untuk buatkan surat, tapi bila nak lantik peguam untuk mengeluarkan surat, nak dapatkan confirmation letter daripada pemaju, biasanya biasanya peguam akan mengenakan bayaran untuk proses tersebut lah. Berapa bayarannya tu nanti Puan Nur Fazila boleh berhubung dengan saya, boleh bertanyakan lanjut dengan saya, nanti saya boleh ceritakan macam mana prosesnya. Okay, dan bila peguam menulis surat kepada pemaju, biasanya dalam tempoh 2 ke 3 minggu peguam akan mendapat reply ataupun jawapan daripada pemaju, bergantung pada keadaan pemaju tu buka ataupun tidak lah dalam fasa PKP sekarang ni kan. Ada setengah pemaju yang mungkin dah buka pejabat dan saya difahamkan 2 hari yang lepas dah keluar dah sekela kebenaran untuk pemaju yang berada di negeri-negeri PPN fasa 1, mereka dah boleh membuka pejabat, dan meneruskan dengan what we call projek-projek yang tergendala ketika fasa PKP terlebih dahulu-dululah. Jadi sekarang ni pemaju kebanyakannya dah buka pejabat, tapi ada juga pemaju-pemaju yang mungkin masih lagi menutup pejabat mereka. Jadi bila menutup, kami tulis surat pun tak boleh nak dapat orang kata apa, maklum balas daripada pemaju tersebut lah. Jadi itu yang saya syorkan. Kalau puan nak tahu lebih lanjut macam mana status sama ada geran serata ataupun geran individu dah dikeluarkan oleh pejabat tanah atas nama pemaju ataupun tidak, maka kita perlu berhubung terus dengan pihak pemaju untuk mengetahui statusnya. Okey, Mas pun ada. Selamat pagi Mas. Tuan Hazanizam Akmal. Okey, terima kasih Puan Tuan Hazanizam. Kalau masih lagi status master title walaupun rumah, ni yang di-reply oleh Cik Muhammad tadi tu, rujuk pada pemaju dah mohon untuk serata ke belum? Yes, tu yang saya jawab tadilah, untuk menjawab soalan Puan Nur tadi tu. Okey, Cik Muhammad Zaki dia tanya, coach nak tanya, sekarang pejabat tanah tak buka, saya nak buat carian macam mana ya? Okey,
Kalau tuan-tuan perempuan berkehendakkan nak buat carian di pejabat tanah, memang betul ada sesetengah pejabat tanah yang masih belum dibuka, ada yang memang dah dibuka tapi untuk urusan-urusan tertentu dan melalui urusan tu dibuat dengan peguam sahaja. Dia tak buat dengan orang awam, jadi perlu buat proses apa yang dipanggil temu janji dan sebagainya lah. Jadi kalau nak buat land search, saya syorkan Cik Zaki berhubung dengan mana-mana peguam yang Cik Zaki kenal, nak berhubung dengan saya pun boleh. Saya boleh cuba untuk buat land search di pejabat tanah tu melalui temu janji lah. So itu yang saya boleh syorkan. Jadi tengoklah juga kawasan kat mana. Kalau misalnya kata Selangor dengan Kuala Lumpur, insyaAllah saya tak ada masalah untuk bantu. Tapi kalau di luar, dekat Johor ke, kat Kelantan ke, dekat Kedah ke, yang tu mungkin bermasalah lah sebab di luar daripada kawasan saya. Jadi kalau dekat sekitar Klang Valley ni, hatta sampai ke Negeri Sembilan ke, insyaAllah kita boleh bantulah. Dan saya boleh cuba kata apa, buat urusan untuk carian ataupun land search tu di pejabat tanah lah. Terima kasih. Waalaikumsalam Tuan Zaki Zek Hartanah. Okey, so ramai sahabat-sahabat pemerintah hartanah yang ada pada pagi ini bersama-sama dengan kita. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian saya berkaitan dengan perfection of transfer tu. Dan mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang nak belajar lebih banyak lagi daripada saya, nak belajar lebih banyak lagi tentang proses-proses jual beli hartanah, terutamanya untuk bakal-bakal pembeli hartanah, terutamanya untuk ejen-ejen property rent yang ada menonton bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Jadi saya syorkan tuan-tuan perempuan join program yang kita namakan sebagai Buy with Brain, beli dengan otak, yang akan saya anjurkan pada hari Sabtu ni 31 bulan Julai bermula jam 9 pagi. Okay, link untuk pendaftarannya saya dah masukkan dalam posting-posting saya sebelum ni. Awal pagi tadi pun saya dah buat satu posting, ada linknya di situ. Jadi tuan-tuan perempuan boleh mendaftar ke program BWB tersebut dengan memasukkan butiran-butiran tuan-tuan perempuan melalui link yang saya dah berikan awal-awal pagi tadi dan juga beberapa hari yang lepas. Senang cerita saya sebutkan je lah di sini linknya https // hartanahdananda.com hartanahdananda.com/BWB. Senang je cari hartanahdananda.com/BWB. Okey, ataupun tuan-tuan perempuan boleh masuk hartanahdananda.com, masuk ke website saya hartanahdananda.com tu. Tuan-tuan perempuan boleh scroll dekat tengah-tengah page tu ada kursus-kursus ataupun seminar-seminar yang dianjurkan oleh Hartanah dan Anda. Dan kat situ ada satu program yang saya dah letakkan link untuk daftar ke BWB, Buy with Brain, ada linknya di situ. Jadi tuan-tuan perempuan boleh mendaftar melalui link yang saya dah letakkan di website hartanahdananda.com tersebut juga. Okay, dan cara lain apa yang tuan-tuan perempuan boleh buat, tuan-tuan perempuan boleh masuk ataupun join Telegram channel Coach Isaac. Dalam Telegram channel Coach Isaac tu ada, saya dah war-warkan iklan berkaitan dengan program ataupun seminar Buy with Brain ni. Memang setiap hari saya dah war-warkan di dalam Telegram channel tersebut. Jadi tuan-tuan perempuan boleh masuk ke Telegram channel Coach Isaac dan klik link yang saya dah berikan untuk mendaftarkan diri tuan-tuan perempuan ke program Buy with Brain yang saya akan anjurkan pada hari Sabtu 31 bulan Julai 2021 ini bermula jam 9 pagi, insya-Allah. Okey. Alright, saya tengok ada beberapa sahabat-sahabat yang mungkin berminat untuk dapatkan informasi berkaitan dengan penjualan ataupun pembelian hartanah. Saya syorkan sangat-sangat siapa yang masih lagi belum join kita punya Telegram channel tu, masuklah cepat-cepat, join aja Telegram channel tersebut, kerana banyak copywriting, posting-posting yang saya buat di dalam Telegram channel tersebut yang saya berikan kebenaran, yang saya benarkan kepada tuan-tuan perempuan untuk guna pakai, especially sahabat-sahabat pejuang-pejuang hartanah yang ada yang mungkin masih lagi tak berapa bijak ataupun bukan nak kata tak pandai, tak berapa bijak, tak berapa bijak nak buat copywriting, tak tahu macam mana cara nak menulis, tak tahu macam mana nak kata apa dapatkan engagement daripada pembaca-pembaca blog ataupun pembaca-pembaca page Facebook tuan-tuan perempuan, social media tuan-tuan perempuan. Jadi masuk ke Telegram channel saya, dan tuan-tuan perempuan boleh saya benarkan untuk guna pakai setiap posting yang saya dah letakkan di Telegram channel tersebut.
boleh ambil, boleh copy semua posting-posting yang saya dah letakkan di situ, dan tuan-tuan puan boleh gunakan posting-posting tersebut untuk tuan-tuan puan letakkan di page masing-masing, di blog masing-masing, di social media masing-masing. Tak ada masalah, saya berikan kebenaran. Okey, cuma saya nak pesan satu je lah. Kalau dah gunakan posting yang saya dah buat, copywriting yang saya buat tersebut, jangan lupa untuk kreditkan balik posting tersebut kepada page hartanah anda, ataupun kreditkan posting tersebut kepada saya. Itulah etikanya tuan-tuan puan. Bila kita gunakan copywriting, bila kita gunakan ayat-ayat yang dah dikarang oleh orang lain untuk kita masukkan dalam kita punya social media, masukkan dalam mana-mana platform yang kita ada, sebaik-baiknya tuan-tuan puan perlu mengkreditkan balik posting yang tuan-tuan puan dah buat tersebut kepada tuan tanah asal lah. Jadi itu yang saya syorkan, dan saya minta tuan-tuan puan untuk beretika lah dalam kita membuat posting tersebut. Jadi itulah pandangan dan saranan saya. Dan yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik, yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf sekiranya ada penerangan yang saya sampaikan pada pagi ini mungkin kurang jelas, yang mungkin tersinggung perasaan sesiapa. Yang saya minta ampun dan maaf, bukan sengaja semua ketersasulan saya tersebut, bukan sengaja kan. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan puan kerana sudi bersama-sama saya dalam sesi cubitan pagi pada pagi ini. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada mereka yang dah bertanyakan soalan, masukkan di ruangan komen, yang bertegur sapa dengan saya dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak, dan insya-Allah kalau ada rezeki kita jumpa dalam program Buy with Brain, beli dengan otak, pada hari Sabtu nanti 31 bulan Julai 2021 tepat jam 9 pagi melalui medium Google Meet. Saya akan buat melalui medium Google Meet, dan kita jumpa dalam BWB Buy with Brain tersebut seawal jam 9 pagi pada hari Sabtu nanti, insya-Allah. Okey, so akhir kalam saya doakan agar tuan-tuan puan semua dipermudahkan segala urusan. Teruskan usaha tuan-tuan puan untuk menjemput rezeki, teruskan usaha untuk kita membuat orang kenal, membuat orang nampak, membuat orang yakin dengan kita. Teruskan usaha untuk memberitahu masyarakat siapa diri kita sebenarnya. Teruskan usaha untuk memastikan yang kita dah menyampaikan sesuatu pada orang lain untuk kebaikan diri kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri, dan juga dalam masa yang sama kita mengingatkan orang lain untuk membuat kebajikan, membuat kebaikan. Dan insya-Allah ganjarannya kalau kita tak dapat di dunia ini, insya-Allah kita akan dapat ganjarannya bila di akhirat nanti. Okey, so itu saja pesanan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.